Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ni hari cuti, hari Ahad cuti buat certain orang lah. Dan ada yang dah lama cuti pun. So, pada petang ni saya nak discuss sikit lah kepada sesiapa. Mungkin boleh test dululah suara sama ada jelas ataupun tidak. Ini live Facebook saya yang keberapa pun tak ingat lah, baru-baru mula kan. So kali ni discussnya isu yang tengah hangat kan. Jadi kalau tak berapa jelas suara ni, tolong beritahu saya, komen sikit. Dan topik ni agak penting ya. Topik ni agak penting dengan apa yang berlaku, sebab saya keep on nampak isu-isu ni di newsfeed Facebook dan sebagainya, dan macam-macam komen yang orang tulis dan sebagainya lah. So saya rasa ada tanggungjawab untuk saya mungkin bagi ulasan sedikit tentang ini, dan apakah tindakan-tindakan, apakah dari aspek undang-undangnya dan dari aspek sosialnya yang boleh kita ambil pengajaran daripada isu yang berlaku ni lah. Okay, jadi isu dia seorang lelaki India yang membuat video di TikTok kemudiannya dia mengaku dia telah murtadkan isteri dia daripada Islam kepada Hindu dan ada beberapa lagi, dan kata-kata dia telah pun viral dan menyebabkan kemarahan umat Islam seluruh bukan saja seluruh Malaysia, kalau orang lain luar pun tahu, seluruh dunia kan. So saya ingin mengulas kronologi dia lah, sedikit kronologi dia, sebab sekarang ni pun ada video-video yang baru daripada isteri dan diri dia juga. Jadi sebelum tu saya minta yang melihat video ni, kalau anda boleh komen sedikit dan boleh share kepada yang lain supaya akan ada manfaat dia, supaya ada yang manfaat dia. Okey, dia berlaku pada asalnya video yang pertama yang dikeluarkan oleh lelaki ini, lelaki di belakang ni. Okey, antara saya ada beberapa listkanlah 9 perkara yang mungkin yang menyebabkan orang di luar marah, dan juga boleh membuka ruang kes untuk dibuka, kan, dakwaan untuk dibuka. Okey, antara video yang pertama yang dia cakap beberapa poin yang saya ambil, saya tak perlulah kongsi video di sini sebab anda boleh tengok kat YouTube pun banyak video-video ucapan dia. So antara perkara, poin pertama dia sebut adalah mengaku murtadkan orang Islam. Okey, dia mengaku dia telah murtadkan isteri dia. Okey, yang mana kita tahu dalam negara kita ia merupakan satu kesalahan juga tidak boleh menyebarkan kepada agama Islam Itu satu, murtadkan orang Islam, sekarang dah jadi isteri dia. Yang kedua, orang Islam sembahyang sembah dewa Hindu Sivan. Itu yang dikatakan orang Islam sembahyang sembah dewa Hindu. Okey, menurut kata dia mungkin maksudnya adalah Islam dengan Hindu itu sama dan sebagainya. Bila dia sembah, dia sembahyang. Okey, tetapi apa dikatakan kita is very direct understanding yang dia mengatakan orang Islam sembahyang sembah dewa Hindu Sivan, which is sangat-sangat tak betul, kerana kita sembah pada Allah SWT sahaja, tiada dua maupun tiga agama Tuhan, kita hanya sembah Allah SWT sahaja. Tapi bila statement itu telah jelas mengatakan orang Islam sembahyang sembah dewa Hindu Sivan saja, ia sebenarnya memang false under Akta Sultan juga, dan juga mempersendakan kita sebagai umat Islam. So saya sebagai agama Islam, saya tidak boleh berdiam diri. Ini salah satu usaha yang saya boleh buat. Nak laporan polis pun ramai orang dah buat, so polis pun dah ambil tindakan. So yang ini adalah sekadar saya berkongsi video atas pandangan saya, dan mungkin boleh jadikan sebagai pada tindak balas saya sebagai orang Islam. Okay, bila dia mengatakan orang Islam itu sembahyang sembah dewa Hindu Sivan, which is not true. So itu boleh menimbulkan kemarahan orang lain juga. So poin yang ketiga adalah dikatakan di Kaabah pun mereka letak dewa avian dan sembah. Okay, di Kaabah mereka letakkan dewa avian dan sembah. So sangat-sangat menimbulkan kemarahan, sebab ini semua perkara-perkara yang dituturkan secara very direct, word by word, apabila sampai kepada telinga orang yang mendengar, jadi ia boleh menimbulkan rusuhan kaum, agama dan sebagainya. So sepatutnya tidak berlaku. Kalau anda ada punya perspektif yang begitu, itu teruskan untuk perspektif anda, tetapi jangan disebarkan perspektif tersebut. Di mata anda mungkin perspektif itu betul, tetapi the whole kita ni mengatakan itu salah. Jadi biarpun kita berbeza perspektif, jadi kita kena saling menghormati perspektif orang lain, dan tidak menimbulkan kemarahan agama lain. Jangan sentuh agama orang, jangan menimbulkan kemarahan agama orang lain. Okey,
So yang poin keempat, dia bawa ke Indonesia. Kalau nak murtadkan orang, just bawa ke Indonesia, Singapura dan India, kerana di situ senang untuk murtadkan. Dengan Malaysia susah. Itu semua adalah perkara-perkara mengajar tentang mengajar untuk berlawan dengan undang-undang kita yang sedia ada. Okey, seterusnya, ini ayat yang satu yang betul-betul saya agak marah. Ambil anak angkat Melayu dan murtadkan mereka. Ambil anak angkat Melayu dan murtadkan mereka. Itu menunjukkan niat anda itu apa? Niat anda itu nak menyebarkan dan juga memurtadkan dengan cara yang mengambil anak angkat dan murtadkan dia. So itu apa, menunjukkan apa sebenarnya? Itu menunjukkan apa? Poin yang keenam, kalau masuk Islam tak sakit tak mati, itu cara orang Islam dakwah. Tak pernah pun saya dengar kan orang Islam kata kalau you masuk Islam you takkan mati dan sebagainya. Mati itu benar kan? Mati itu benar. Mati itu akan mati, cuma kita akan dihidupkan di pada mahsyar nanti kan. Jadi janganlah kita membawa sesuatu pengajaran dan meletakkan membawa sesuatu maklumat yang tidak benar, dan maklumat itu diletakkan atas mulut dan bicara orang lain, yang mana which is tak berlaku pun. Okey. Poin yang seterusnya, nombor 7. Orang Islam kata penganas itu boleh masuk syurga. Siapa cakap? Tunjukkan buktinya. Tidak ada. Ini semua fitnah ke atas agama Islam. Fitnah ke atas agama Islam. Tiada satu pun yang mengatakan, agama Islam mengatakan bahawa teroris itu akan masuk syurga. Tidak ada. Tidak ada penganas akan masuk syurga. So ini satu fitnah yang kejam dan tidak sepatutnya berlaku kepada agama Islam, dan ini satu kesalahan yang sangat besar sebenarnya. Nombor 8, orang Islam menipu dengan kata mereka tak ada bentuk Allah dan Nabi kan. Bacalah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas kan. Sudah jelas kan. Kita orang Islam, kita tahu Allah SWT tidak boleh digambarkan. Tidak boleh digambarkan. Jadi itu pandangan dia kata orang Islam menipu, orang Islam selama ni ditipu dan sebagainya. So itu menimbulkan kemarahan. Dia memperkotak-katikkan pengajaran apa itu, ajaran Islam dan sebagainya. Dan nombor 9, masjid ada bulan sabit yang ada dekat dengan Dewa Siva. Itu anda punya pandangan, itu pembelajaran anda. Jangan dikaitkan dengan agama Islam. Jadi kerana ini menimbulkan suasana yang tidak baik, menimbulkan perasaan yang tidak baik, menimbulkan kemarahan orang lain. Alright. Dan setelah video itu dikeluarkan, walaupun dalam bahasa Hindu, tetapi ada mereka translate kan. Kemudian dikeluarkan video yang kedua, dia dan suami isteri seperti di belakang saya ni. So dia kata mungkin sebab ada uru-uru viral, mungkin dah mula hangat sedikit. Dia kata tak dihina apa-apa agama. Jadi dia kata apa, boleh berampus kepada orang-orang yang fanatik, sakai kan, kita punya channel, kita punya suka lah. Orang teroris boleh berampus, dia kata. So itu masih hangat lagi, masih dengan keegoannya lagi. Namun video yang ketiga telah pun keluar setelah viral. Video telah keluar setelah viral isu ni, yang mana video ini di akhirnya ada keluar perkataan minta maaf. Walaupun minta maaf tu tak berapa nak jelas dan nampak macam kurang keikhlasannya. Kerana apa? Saya ada beberapa poin di sini. Yang pertama, setelah saya meneliti video dikatakan minta maaf itu, pertama, dia tak mulakan langsung minta maaf. Dia cuma menerangkan apa yang diterangkan sebelum ni. Dan dia menerangkan, dia memperbetulkan kan. Dia lari sikit, dia kata apa, tak ada hina apa-apa agama. Kalau hina tu macam kita bakar Quran, kita bakar dan sebagainya. Tetapi apabila dia mengatakan orang Islam sembahyang sembah dewa Hindu, itu bagi saya itu anda menukar membawa maklumat yang tidak benar. Bila maklumat tidak benar kan, kita tidak menyembah dewa Hindu Sivan, kita menyembah Allah SWT. Jadi maklumat itu tidak benar kan. Jadi dia kata di Kaabah pun dewa avian anda sembah, itu pun maklumat yang tidak benar. Kalau anda masuk Islam tak mati, itu tidak benar. Kata penganas boleh masuk syurga, tidak benar. Itu adalah sebahagian daripada penghinaan kepada agama Islam. Okey. Nombor 2, dalam video pemaafan anda menuding jari pada orang Islam. Kata orang Islam yang hina Hindu, orang Islam yang start dulu, jadi dia membalasnya. Kerana apa? Ramai orang mempersoalkan isteri dia, kenapa tak masukkan Hindu bla 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 dan sebagainya. So apabila orang individu menyalahkan seseorang, itu karakter dia kan? Tidak perlu kaitkan the whole agamanya nak menyalahkan. Jadi terus nak menghentam Islam secara public. Okay, nak menghentam Islam secara public dan menyalahkan. Sebenarnya bagi saya, apabila anda ada rasa kecaman itu, makanya anda nak establish diri anda, apa yang anda telah sampaikan, dan dengan menyalahkan orang lain, dengan menyalahkan bangsa lain, dengan menyalahkan agama lain, which is not good.
Okey, tak sepatutnya. Apabila kita telah melakukan kesalahan, anda berani melakukan, berani tanggung, berani menegakkan maklumat anda, berani anda berhadapan dengan orang yang mempertahankan, kan? Jadi dia cakap dia tak hina. Itu yang video ketiga dia. Dan seterusnya video keempat yang dibuat oleh isterinya. Okey, yang mana dia mengatakan apa? Cara suami saya sebenarnya buat video tu sebenarnya nak tunjukkan cara suami tu dia murtadkan dia lah, tapi ditujukan kepada Singapura, Indonesia dan juga India, bukan untuk orang Malaysia. Dia tunjukkan cara-cara nak murtad bukan pada orang Malaysia. Tu cara dia perbetulkan lah. Poin kedua dalam video kemaafan daripada isteri dia, tolong maafkan suami saya, kan kami punya anak-anak kecil, sujud kat kaki pun tak ada masalah. Anak-anak masih perlukan ayah, janji tak buat lagi isu agama. So nampaklah ketakutan daripada si isterinya, nampaklah kesungguhan minta maaf berbanding video minta maaf daripada si suami yang masih dengan keegoannya memperbetulkan diri dengan menyalahkan orang lain. Okey, jadi 4 video itulah berlaku kronologi sikit lah. 4 video yang berlangsung yang boleh kita lihat daripada mulanya maklumat yang tidak benar disampaikan, dan dengan egonya video kedua dan video ketiga mula nak minta maaf tetapi masih menyalahkan orang lain, dan yang keempat video isteri dia terus minta maaf, kan. Okey, apa yang berlaku kat sini? Dikatakan polis telah pergi ke rumah keluarganya, namun dia tidak ada di situ. Dan saya tak tahu, mungkin saya rasa dah ditangkap, tak salah saya ada baca satu artikel selepas pergi rumah tu dia tak ada, namun dia telah pun ditahan sewaktu roadblock di Selangor. Okey, apa dari segi aspek undang-undang di Malaysia, kan? Kalau dikatakan di sini beliau tak sesuai untuk dia kan, dia bakal didakwa di bawah Akta Hasutan 1948. Okay, yang pertama, Seksyen 298 Kanun Keseksaan, Seksyen 505(C) Kanun Keseksaan, dan Akta Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. So ada empat dakwaan yang boleh dikenakan, dan 4 ini ada hukuman-hukuman yang tertentu. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan Akta Hasutan. Kalau kita lihat Akta Hasutan, saya share sikit Akta Hasutan. Ni mungkin kita boleh belajar juga dengan isu-isu ni, kan. Akta Hasutan. Saya share sikit. Okey, Akta Hasutan, kalau nampak lah. Kalau di sini saya besarkan lagi. Okey, Akta Hasutan 3, kecenderungan menghasut. Sesuatu kecenderungan menghasut ialah kecenderungan A bagi mendatangkan kebencian atau penghinaan atau membangkitkan perasaan tidak setia kepada mana-mana raja dan kerajaan. Okey, bagi membangkitkan rakyat-rakyat mana-mana raja ataupun perintah dari kerajaan supaya dapat mendapat perubahan. Okey, bagi mendatangkan kebencian atau penghinaan atau bagi membangkitkan perasaan tidak setia kepada pentadbiran keadilan. Okey, bagi menimbulkan perasaan tidak puas hati atau tidak setia di kalangan rakyat yang teragung bla bla bla, bagi mengembangkan perasaan niat jahat dan permusuhan antara kaum atau golongan penduduk yang berlainan di Malaysia. Jadi mungkin dikatakan di bawah Seksyen 3(E) ini di bawah Akta Hasutan. Okey, di bawah Akta Hasutan. So ini yang boleh disabitkan untuk dakwaan yang pertama. Okey, jom kita tengok apakah di bawah Akta Hasutan ini, apakah hukuman yang boleh dikenakan kepada dia. Okey, apakah akta hukuman? Jom kita share sikit. Okey, hukuman yang boleh dikenakan ke atas dia adalah melakukan kesalahan, dan apabila disabitkan boleh bagi kesalahan pertama didenda tidak melebihi 5,000. Okey, tidak lebih 5,000 dia boleh dikena denda, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun. Okey, kalau ini kesalahan pertama, dia boleh kena denda tidak kurang 5,000 atau dipenjarakan dalam tempoh tidak lebih 3 tahun. Maknanya kurang 3 tahun dan denda kurang 5,000. Itu kalau kesalahan pertama. Okey, kalau kesalahan kedua mungkin lebih lah, 5 tahun. Okey, jom kita tengok pula seksyen dan dibaca juga dia didakwa di dakwaan lain, iaitu Seksyen 298 Kanun Keseksaan. Okey, apakah 298 itu? Menyebut perkataan-perkataan dan sebagainya dengan berniat untuk melukakan perasaan agama seseorang. Okey, very direct. So dah jelas 298. Jadi menurut 298 ni, kalau
kan, di bawah seksyen 298A, okey, kadang keseksaan secara umumnya menyatakan satu kesalahan tidak kurang dari 2 tahun atau tidak lebih daripada 5 tahun penjara lah. Okey, maknanya tidak kurang 1 tahun, maknanya tidak lebih daripada 5 tahun. Okey, kalau akta sultan tidak lebih 3 tahun dan atau tadi tapi dalam seksyen kanun keseksaan tidak lebih daripada 5 tahun. Maknanya dia boleh kena penjara 4 tahun, boleh 3 tahun, terpulang kepada mahkamah. Dan dibicarakan juga atas dakwaan 505 kanun keseksaan, iaitu merujuk kepada kenyataan yang mendatangkan khianat awam dengan niat untuk saya baca tepi tu, mengapikan atau mungkin mengapi-api mana-mana golongan atau kaum melakukan sesuatu kesalahan terhadap mana-mana golongan atau kaum lain. So dah jelas pun di bawah seksyen 505C. Alright. So apa nama tu? Jadi itu antara kesalahan juga yang boleh 50C boleh dihukuman berapa ni? Berapa hukuman tu 50C tu? Mana pergi tu? Okey, nanti check lah. Tapi lebih kurang lah, lebih kurang juga hukumannya. Okey. Dan juga di bawah seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998, yang mana dia boleh berkait rapat penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dan lain-lain. Memperuntukkan di bawah seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia ni memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara tidak lebih 1 tahun, dan kedua-duanya sekali. So di bawah seksyen 505 tadi, kalau 505 kanun keseksaan, hukuman dia boleh dipenjara hingga 2 tahun atau denda kedua-duanya sekali. So 298 kurang 5 tahun penjara, 505 hingga 2 tahun ataupun denda. Okey, akta hasutan kurang 3 tahun dan mungkin kurang 5,000 denda, atau SKMM tidak melebihi setahun dan tidak lebih 50,000 denda. So ada pelbagai jenis hukuman, dan dia ni didakwa atas kesemua seksyen dan akta yang saya bacakan tadi. Dan mungkin orang kata tak lama dan sebagainya, tetapi terpulang pada mahkamah. Sekiranya dia dijatuhkan hukuman, mahkamah ada power dia untuk hukum dia secara berasingan. Hukuman secara berasingan. Maknanya boleh, kalau 505 kata 2 tahun, mungkin dia penjara 2 tahun, tetapi di bawah seksyen yang lain pula 5 tahun, ditambahlah 7 tahun kan. Tapi kalau mahkamah kata sekian-sekian dan berjalan serentak, maknanya tak kisahlah, mungkin selama 5 tahun ke 4 tahun je, itu selamat sikit. Tetapi what happen pada kes, ada satu kes sebelum ini, saya tak nak sebut kes apa, lebih kurang sama, dia di-charge semua sama. Seksyen 233 Multimedia, 505 kanun keseksaan, 298 kanun keseksaan, dan juga akta hasutan 1998, semua di 1948 dia di-charge begitu sama. Dan mahkamah telah menjatuhkan selama 10 tahun penjara. 10 tahun penjara. Maknanya mahkamah mengambil kira setiap akta dan hukuman setiap seksyen tersebut, dan dia disabitkan dan dihukum mengikut hukuman yang berasingan. So boleh terjadi kepada lelaki di belakang ini juga. Ni, okey, kerana mulut badan binasa, kerana mulut keluarga juga sengsara. So pembelajaran untuk kita tuan-tuan perempuan kan, kita pembelajaran kepada kita semua. Tolonglah, kita berada dalam satu negara, kita ada bahasa Melayu, India, Cina dan yang lain-lain kan. Kita ada pelbagai jenis agama kan yang berada di dalam negara kita ni. Kita perlu ada rasa hormat kan, hormat kepada orang lain kan. Jangan mudah sangat kita nak terus bercakap, terus menghina, terus melontarkan pandangan yang boleh mengguruskan hati orang lain. Hormatlah, tak susah pun nak hormat orang lain. Jangan kerana keegoan kita menyebabkan keluarga kita sengsara. Kan ada anak-anak kecil kat rumah. Bila anda ditahan, anda dipenjarakan, macam mana efek dia kepada keluarga? So tuan-tuan perempuan, please, keyword dia adalah di sini hormat orang lain, hormat bangsa lain, hormat agama lain. InsyaAllah kita dalam keadaan aman kan, dalam keadaan aman, bahagia. Rasulullah pun menghormati bangsa lain kan. Sekiranya kita saling menghormati, tak ada isu-isu begini, aman, especially negara kita iaitu negara yang perpaduan kan. So please, kita sama-sama menghormati orang lain. Jaga mulut anda, kerana mulut ni boleh menyebabkan rusuhan kaum, rusuhan perpecahan, perpaduan dan sebagainya kan. Jangan kerana mulut the whole thing collapse. Alright.
So itu saya pesan pada diri saya juga, pada diri anda semua. Dan para netizen juga dalam nak memberi komen pun, biarlah komen yang memberi pembelajaran kepada kita, bukan komen yang datang daripada hati yang panas membara, yang boleh menjatuh dan merendah-rendahkan maruah orang lain. Okay, so keyword is respect, RESPECT, respect. Alright, respect others. Okay, itu saja. Sebelum saya nak tamat, seperti biasa saya nak kongsi sikit ni buku saya, buku luar biasa yang baru dikeluarkan, mempunyai 316 pages. Sekiranya anda inginkan perubahan hidup yang luar biasa, inginkan kejayaan yang luar biasa, inginkan rasa ketenangan dan kestabilan emosi yang luar biasa, walaupun dalam apa juga keadaan, dalam penuh cabaran dan rintangan, insya-Allah dengan izin Allah, dalam buku ini mempunyai tips dan kaedah yang cukup luar biasa. Alright, saya nak menulis ni pun nak mesti akan mengambil masa yang lama kerana ia luar biasa. Okey, buku ni tak dijual di luar, tak dijual di mana-mana, di kedai-kedai buku tak ada, hanya ada di sini, hanya ada di saya saja. Buku fizikal, tidak akan dijadikan e-book, buku fizikal. Harga sebenarnya adalah RM35. RM35 tu satu buku, tetapi sekarang ni kita sedang ada buat promosi besar-besaran. RM35 percuma buku pertama saya, Perisai Buat Wanita, yang hanya boleh dibaca oleh wanita sahaja. Kerana dia ada pembongkaran teknik-teknik lelaki perosak, macam mana lelaki perosak bercakap, macam mana lelaki perosak merenung mata anda, bagaimana lelaki perosak boleh memegang tangan anda tanpa anda marah, dan macam-macam dalam ni. Lelaki diharamkan baca, ya. Buku ini harga asal dia RM35. Okey, tetapi dengan anda membeli buku luar biasa, buku ini jadi percuma. So RM35 anda dapat dua buku ini terus, plus ada lagi satu yang saya akan bagi, iaitu e-book Casanova, e-novel Casanova Kecundang, e-novel Casanova Kecundang, yang saya akan bagi secara percuma. Mempunyai berapa page? Mempunyai 400 lebih pages, 400 lebih pages. Bayangkan 400 lebih pages, punya banyak kan, punya banyak. Ini saya share sikit. Okey, mananya? Ni ya, e-book Casanova Kecundang, e-book Casanova Kecundang, tapi ni dalam bentuk digital. Kita akan email kepada anda. Bacalah. Ni Cinta Terajis. So 3 buku yang ni kita jual RM25, so total RM95. Tetapi hari ni dengan satu harga RM35 anda dapat 3 buku. 2 buku fizikal, ini 300 lebih muka surat, ni pun 300 lebih muka surat, dan satu e-book novel Casanova Kecundang yang mempunyai 400 lebih muka surat. So boleh WhatsApp nombor di atas 0142378832, dan kita akan postage RM10 je. Alright, okay, thank you so much. Selamat petang, selamat beramal dan selamat berbahagia bersama keluarga tersayang. All the best to all of you. Semoga Allah melindungi kita daripada COVID-19, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita. Semoga Allah memberi kemampuan dan keyakinan kepada kita untuk menempuh hari-hari yang mendatang, hari-hari yang penuh cabaran, insya-Allah. Bersama saya Airul Irwan dalam episod-episod yang seterusnya. Alright, Assalamualaikum.